Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam You Wartawan bersama saya Nazri Kahar. Malam ini kita nak cerita pasal pendidikan seks di sekolah. Sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang isu yang cukup relevan dengan suasana masyarakat hari ini, cuba kita dengarkan pandangan pertama daripada rakan You Wartawan. Silakan. Itu saya mengucapkan selamat menyambut Hari Guru Dekat Kebangsaan 16 Mei. Saya balik kepada isu kita. Sarawak Teachers Union melihat pengajaran pendidikan seks di sekolah ini belumlah dijalankan lagi walaupun cadangan sudah ada. Dan saya berpendapat selaku Presiden dan selaku guru juga, ada baiknya kalau dia diajar secara sistematik bermula mungkin di pertengahan sekolah rendah, mungkin di tahun 4 hingga ke sekolah menengah. Sekarang walaupun dia diajar secara tak langsung, oleh itu STU berpendapat elok ia diajar secara sistematik di sekolah supaya pelajar-pelajar dapat memahami akan bukan saja peranan badan manusia dari segi kelamin seks, tapi juga apakah akibat dan akibahnya. Ini hubungan seks yang misalnya kalau seks bebas dan sebagainya lah. Dan mungkin kedua, mungkin mendapat sedikit masalah. Ramai juga guru-guru nanti yang kurang yakin ataupun kurang senang untuk mengajar secara terus terang. Oleh itu satu panduan yang jelas harus ada. Dan selain itu anak-anak kita kerana berlatar belakangkan masyarakat timur, mungkin mereka juga merasa malu waktu guru mengajar dalam mata pelajaran pendidikan jasmani kesihatan. Mereka pun ramai yang tersipu-sipu, dia malu. Oleh kerana ia seakan-akan satu tabu kepada kita, satu larangan, satu pantang. Itu dah disebut, maka anak-anak kita terpaksa terkapai-kapai dalam kegelapan mencari sendiri. Ini tak sihat. Terima kasih Saudara William Ganibina, President of Sarawak Teachers Union, atas pandangan pertama tentang isu pendidikan seks di sekolah pada malam ini. Dan untuk itu kita cerita bagaimana persepsi masyarakat berkenaan pendidikan seks ni, suatu yang tabu lah, suatu yang ada pantang larang dan sebagainya, masih dianggap bertentangan nilai budaya, nilai agama dan sebagainya. Kesesuaian dan kesan pendidikan seks untuk pelajar tidak habis-habis menjadi polemik dan terus dibincangkan hingga hari ini. Dan seolah-olah kita lihat masyarakat takut untuk pendidikan seks dijadikan sebagai satu silibus yang secara langsung diajar di sekolah. Hakikatnya terdapat peningkatan dan nombornya membimbangkan. Kes remaja luar nikah misalnya, kes remaja pembawa kuman HIV dan penyebab AIDS dan sebagainya meningkat pada saban tahun. Kalau kita lihat statistik yang dikeluarkan oleh Hospital Besar Kuala Lumpur pada Ogos 2006 menunjukkan bilangan ibu mengandung yang tidak berkahwin kian meningkat dari 202 pada 2000 kepada 388 pada tahun 2005. Laporan Kementerian Kesihatan pula pada tahun 2002 turut melaporkan 7,000 kes baru HIV dikesan yang melibatkan mereka yang berumur kurang dari 25 tahun. Sementara itu, satu statistik lagi, hasil penyelidikan daripada yang dijalankan oleh pensyarah Universiti Teknologi Mara, Mazlin Muhammad Mokhtar, menunjukkan 50% daripada 727 orang pelajar institusi pengajian tinggi yang dijadikan sampel kajian pernah terlibat dalam kegiatan seks bebas, dan itu angka terus meningkat dari tahun ke tahun daripada 2006 hingga hari ini. Itu introduction ataupun pengenalan bagi perbincangan kita pada malam ini, dan saya mahu berbangga bersama saya setengah jam secara langsung pada malam ini ada Profesor Madya Dr. Mariani Muhammad Noor, Pensyarah Jabatan Pendidikan Psikologi dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melayu. Selamat datang Prof Mariani, apa khabar? Baik, sihat. Okey. Itulah antara pengenalan kita tadi. Ya. Tapi saya nak jelaskan sikit, minta Prof jelaskan persepsi masyarakat. Kenapa susah sangat nak ubah persepsi tentang seks ni, suatu yang tabu, suatu yang tidak boleh bincang lah cara yang terang-terang macam ni. Kita biasa, memang kita masyarakat kita orang kata masyarakat ketimuran. Jadi ada sifat-sifat pemalunya. Ya. Tapi kadang-kadang dalam sifat pemalu itu kadang-kadang itu hanya sebagai topeng. Ya. Kerana di sebalik pemalu itu kadang-kadang ada juga orang buat kerja yang memalukan kita. Jadi bila dikata sebut pendidikan seks, dia kata wah itu yang memalukan, ni hanya orang tua je boleh cakap, budak-budak tak boleh cakap. Ya? Sedangkan apa yang berlaku sekarang ialah dalam masyarakat kita pendidikan seks adalah satu yang perlu. Mungkin perkataan pendidikan seks itu yang menyebabkan mereka rasa takut, satu yang tabu, ya, satu yang orang kata benda ni bincang dengan orang dewasa saja, dengan budak-budak. Tapi kalau cerita pendidikan seks tukar kepada pendidikan naluri manusia pula, tak sedap pula kan? Nampak macam shallow pula. Tapi sebenarnya di sekolah pendidikan seks itu sebenarnya perkataan tu dah ditukar kepada pendidikan seksualiti, dan dia diterapkan dalam subjek PJK, pendidikan jasmani dan juga kesihatan. Dalam
dalam di sekolah itu sendiri, daripada peringkat prasekolah sudah ada pendidikan seks, tetapi digabung jalin dengan subjek-subjek lain. Contohnya kalau di prasekolah, katakan tema sainsnya ialah my parts of my body, parts of the body. So dalam cikgu itu menunjuk anja parts of the body, dia akan terapkan akhlak dan juga moral. Jadi ini yang dikatakan pendidikan seks atau pendidikan seksualiti. Masyarakat kita tabu kerana bila kita sebut seks, dia ingat hubungan seks, hubungan kelamin ataupun seks luar tabii, apa-apa saja berkenaan dengan seks. Dan mereka bimbang bahawa bila ini berlaku, nampak dah orang kata tak ada lagi satu yang orang kata malu sangat. Benda ni dah berluar-luasa. Sebenarnya apa yang berlaku sekarang, masyarakat di luar patut tahu bahawa kanak-kanak prasekolah sudah pandai main porno game. Porno game itu seks. Teknologi. Itu teknologi. Jadi bila kita ada pendidikan seks atau seksualiti, informasinya ada. Ini yang dikatakan pendidikan seks itu sebenarnya adalah ilmu kemanusiaan dari aspek biologi. Okey, sebelum kita bercerita lanjut tentang bagaimana persepsi boleh ditukar kepada yang elok tu, kita dengar pandangan daripada Ellie Chun. Silakan, Nama. I totally agree with sex education as this particular issue is important to everyone. In my opinion, sex education in the countries are running. So in Malaysia, the children are molded by the education or government. So to speak, therefore I think there's nothing wrong in implementing it. Make a big impact to our children. Pendidikan seks memerlukan perhatian yang amat berat. Pelaksanaan mungkin perlu dilakukan pada pelajar sekolah menengah bermula umur 13 tahun kerana pelajar pada umur ini sudah bergelar remaja yang mengetahui dan mengenali perkataan nafsu.